الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan keizinan daripada Allah dapat sama-sama kita menghadirkan diri ke rumah Allah pada malam ini untuk sama-sama kita menunaikan tugas dan juga tanggungjawab kita sebagai hamba kepadanya. Mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung balik bacaan kitab hadis 40 lil Imam An-Nawawi. Kita sampai pada muka surat yang ke-175. Masuk kepada hadis yang baru. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Al-hadithul 'ashir عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. رواه مسلم. Hadis yang ke-10, terjemahannya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak ia Allah terima melainkan sesuatu yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintah orang-orang mukmin dengan apa yang ia Allah perintahkan kepada sekalian Rasul. Allah perintahkan kepada sekalian Muslim, sekalian mukmin, apa yang telah Allah perintahkan kepada sekalian Rasulnya. Maka Allah Ta'ala berfirman, seperti yang disebut dalam hadis, Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Artinya, hai sekalian Rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramallah akan yang baik. Perintah ini ditujukan kepada Rasul, perintah ini juga ditujukan kepada kita. Makanlah daripada apa yang baik dan beramallah dengan yang baik.
Dan ia Allah berfirman lagi, hai sekalian orang yang beriman, makanlah dari segala yang baik-baik yang kami telah rezekikan kepada kamu. Kemudian ia menyebutkan, baginda menyebut seorang laki-laki yang jauh perjalanannya, musafir, yang kusut rambutnya, lagi berdebu mukanya, menghulurkan dua tangannya ke langit sambil berdoa, hai Tuhanku, hai Tuhanku, meminta sesuatu daripada Allah. Namun kata Nabi, padahal makanannya daripada sumber yang haram dan minumannya juga daripada sumber yang haram atau yang haram, dan pakaiannya juga daripada yang haram, dan mulutnya disuapkan dengan yang haram, maka bagaimanakah akan diperkenankan baginya, yakni doa-doa yang diminta dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itu sepintas lalu secara kasarnya terjemahan daripada hadis yang ke-10 ini. Baik, kita tengok kepada syarahannya. Nilaiannya kata dia. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang masyhur Abu Hurairah. Walaupun Islamnya sudah agak lewat, tetapi beliau di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Di antara nilai hukum yang diisyaratkan hadis ini ialah yakni betapa mustahaknya makanan yang halal bagi orang yang beriman, dan hubungan makanan halal ini dengan ibadah dan doanya. Hadis ini mengajar kita betapa mengambil makanan yang halal atau daripada sumber yang halal itu sangat dititik beratkan dalam agama kita. Dan makanan halal ini memberi kesan terhadap amal ibadat dan doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada doa tadi, doa yang dimakbulkan oleh Allah atau doa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga sebahagiannya adalah bergantung kepada sumber makanan yang kita makan tadi ini. Sama ada daripada sumber yang halal atau ianya sendiri halal, maka dia memainkan peranan dan memberi kesan kepada sama ada doa tadi diterima oleh Allah ataupun tidak. Demikian juga amal ibadat yang kita lakukan. Kerana apa? Kerana hubungan. Pasal apa dia kata makanan halal ni ada hubung kait dengan ibadat dan dengan doa kita? Kerana untuk penyempurnaannya, untuk menyempurnakan ibadat, menyempurnakan doa supaya diterima oleh Allah, tidak sahaja dikehendaki kepada kebaikan apa yang dikerjakannya, tetapi memerlukan pula kepada halalnya makanan dan pakaian yang digunakannya setiap hari. Untuk mendapatkan doa yang dimakbulkan oleh Allah. Untuk mendapatkan kesempurnaan dalam amal ibadat. Bukan sahaja dituntut kepada kita melakukan kebaikan dalam apa yang kita buat, ihsan, tetapi ianya juga memerlukan makanan yang kita makan, pakaian yang kita pakai, diambil, dibeli, didapati, diperolehi daripada sumber, daripada jalan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan? Mana mungkin Allah nak terima doa, amal ibadat kalau kita buat dalam keadaan perut kita diisi dengan makanan yang haram. Pakaian yang kita gunakan untuk melakukan ibadat juga dibeli dengan duit sumber yang haram. Kan? Demikianlah lagi rumah kita dan sebagainya, kenderaan kita, kalaulah daripada sumber yang haram, sudah tentu akan memberi kesan yang tidak baik kepada kehidupan dan amal ibadat kita. Ini kata dia. Itu secara ringkasnya. Baik, apa syarahannya? Perkara makan yang baik
dan doa. Allah itu baik, tidak terima melainkan yang baik. Baik. Pada hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menerangkan bahawa Allah itu baik. Ia yakni Allah tidak terima melainkan yang baik. Arti yang baik, tayyibun, yang dimaksudkan di sini ialah yang suci dan bersih dari segala keburukan pada amal dan harta benda. Baik itu makna suci, bersih. Maknanya Allah tak terima melainkan sesuatu yang suci, bersih. Yang kita buat dalam ibadat kita tadi ni. Daripada sumber yang bersih, yang suci. Kadang-kadang buat tu baik, tapi datang daripada sumber yang tak bersih. Kan? Buat kenduri, jamu orang makan, majlis tahlil baca Yasin lagi. Tapi duit hak jamu orang makan tu duit mana? Menang nombor ekor kan? Contohlah, duk tikam puluh tahun dah tak nak dapat. Dapat-dapat tu buat kenduri, jamu orang makan. Kita dah tahu maknanya kan, tak makan habis lah. Sebulan lepas tu baru tahu. Apalah, tak tahu. Ya. Buat tu baik, jamu orang makan memang digalakkan oleh syarak. Tapi daripada mana sumber itu? Sumber yang kotor, haram, judi. Maka adakah diterima oleh Allah? Allah tak terima. Kerana benda tu kotor. Allah hanya terima benda yang bersih sahaja. Itu kena faham betul-betul. Lepas tu kita nak buat kebaikan, kebajikan ni daripada yang bersih, yang suci. Allah tak terima kalau benda tu kotor, benda tu tidak baik. Haji, umrah kita tu sumber daripada mana wang ringgit yang kita dapat untuk kita buat kerja ibadat kita tadi ni. Maka pastikan daripada sumber yang betul-betul bersih supaya kita dapat haji mabrurah, bukan haji yang ditolak. Tidak. Baik. Apa pun amal, lagu tu keadaan dia. Baik. Dan ini kata dia. Dan ini berarti bahawa Allah yang baik itu tidak akan menerima dari seorang amalnya yang dicampuri riak dan bangga. Sama juga. Amal kebaikan yang kita buat ibadat kena bersih juga. Bersih daripada apa? Suci, bersih daripada segala sifat-sifat yang kotor, yang dicela oleh syarak. Seperti apa? Riak, sombong, sum'ah, kan? Takabur dan sebagainya. Kalaulah suatu amal ibadat dilakukan dengan ada unsur riak, dicampuri dengan perasaan riak, sum'ah, maka Allah tak terima. Sebab apa? Sebab ada bercampur benda yang kotor dalam amalan tadi ni. Sifat-sifat yang dikeji, yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dia kena bersih, ikhlas daripada segala sifat-sifat yang merosakkan amal ibadat kita tadi ni. Juga kata dia, Allah tak terima juga sedekahnya daripada hartanya yang haram. Sedekah tu baik. Dituntut oleh syarak, infak harta pada jalan Allah. Bahkan Allah gandakan harta orang yang infak pada jalan Allah 7 kali ganda, 700 sehingga 700 kali ganda. Allah gandakan lebih daripada tu kepada siapa yang dia kehendaki dengan sebab dia infak harta pada jalan Allah, fi sabilillah dan sebagainya. Tu kalau harta tadi diperolehi daripada sumber yang halal, yang sememangnya hak dia. Tapi kalau dia beri sedekah daripada sumber yang haram, ambil orang, menang judi dan sebagainya, beri dalam bentuk sedekah, buat wakaf, buat jariah, adakah Allah akan terima? Allah tak akan terima kerana sumber itu datang daripada sumber yang tidak bersih. Kerana Allah hanya menerima apa yang baik, apa yang suci, apa yang bersih daripada hamba-hamba dia. Itu penting. Maknanya, amal yang baik tidak menutup, tidak boleh nak cover asal daripada mana datang harta tersebut. Sebab tu pastikan kita ambil hak kita betul. Bukan hak orang. Kerana apa? Kerana sifat yang mengotorkan amal. Tadilah riak, sum'ah, takabur tadi ni. Sifat-sifat kotor ini, sifat keji yang mengotorkan amal dan sedekah. Dan mengotorkan juga sedekah kita. Contohnya, buat sedekah dengan keadaan riak. Bukanlah dari sesuatu yang baik, malahan dari yang buruk
dan Allah tidak menerima suatu yang buruk walaupun kelihatan pada zahirnya baik. Amal ibadat yang ada unsur riya, sombong, sum'ah. Sedekah yang diberikan bercampur dengan harta yang kotor, yang dapat daripada sumber yang haram. Walaupun zahirnya nampak baik, nampak elok lah. Amal ibadat, sembahyang, macam Quran, puasa, apa semua ni, elok lah zahirnya. Beri sedekah, sumbangan jariah, elok lah zahirnya. Tapi kalau bercampur dengan benda yang kotor, sama ada sifat tadi ni riak, ataupun dengan bercampurnya harta tadi daripada sumber yang haram, maka Allah tidak akan menerima sesuatu amal yang dilakukan oleh hamba tadi ni. Ini punca dia. Sebab tu, beri yang baik, beri yang elok, yang bersih, yang sememangnya hak kita. Amal ibadat pun buat, jangan bagi ada sifat-sifat keji dalam amal ibadat kita. Riak lebih-lebih lagi lah. Lebih-lebih lagi. Dalam amal ibadat riak ni menunjuk-nunjuk. Mana buat satu amal ibadat bukan kerana Allah. Tapi kerana hak lain daripada Allah. Ini benda-benda yang boleh merosakkan amalan kita. Menyebabkan Allah tak terima. Baik. Amal seseorang. Amal seorang yang beriman. Mempunyai hubungan yang rapat sekali dengan makanan dan minumannya. Amal ibadat kita, seorang mukmin, ada kaitan dengan makan minum kita. Sama ada daripada sumber mana makan minum itu, atau makan minum itu sendiri, adakah yang haram ataupun yang halal. Dia memberi kesan pada amal ibadat kita. Iaitu kata dia, makanannya dan minumannya hendaklah dari yang halal. Yang diharuskan, yang halal lah. Maknanya, nak dapat kesan ataupun ibadat yang diterima di sisi Allah, ibadat yang khusyuk, makanan, minuman kita juga pun nak kena duk jaga. Pastikan daripada sumber yang halal. Makanan pun halal. Pastikan. Dan ini banyak kan benda-benda, produk-produk yang masuk dalam negara kita. Kita pun tak tahu. Kan? Kadang-kadang hak masak pun pakai kepiah elok, tengok ingat kat Melayu kita, rupanya tak. Restoran bergantung ayat Quran elok. Rupanya tengok cek-cek balik, bukannya orang Islam pun. Tergantung ayat Quran ni bersifat nak tarik kita orang Islam ni supaya masuk, makan di kedai dia dan sebagainya. Jadi benda-benda yang macam ni lah. Yang mempengaruhi kadang-kadang doa kita, amal ibadat kita pun buat tak ada rasa apa. Tak ada rasa manisnya. Doa kita duk panjat pun tidak mustajabkan oleh Allah. Punca daripada sini. Sebahagiannya. Baik. Yang halal menurut pandangan syarak adalah yang baik walaupun tidak lazat rasanya. Yang halal pada pandangan syarak, yang syarak kata halal, boleh makan, boleh minum. Kan? Ia adalah yang baik, syarak menghalalkan sesuatu yang baik untuk kita. Sekalipun kadang-kadang benda tu pada selera kita tu tidak lazat lah. Tak sedap. Tapi syarak kata baik, maka dihalalkan hukum dia kan. Jadi tak mestinya yang halal itu semuanya sedap-sedap. Dan kena dengan lidah kita, ada juga yang tidak selera dengan lidah kita pun. Tapi benda tu halal, harus, boleh dimakan. Kan? Mendatang-mendatang ada sebahagiannya yang kita lalu makan. Ada mendatang yang kita tak lalu makan. Walaupun halal harus dimakan pun. Tapi syarak kata boleh. Kan? Kalau lidah teringin nak makan sekali, tapi syarak kata tak boleh. Tak boleh lah. Tak boleh ikut kehendak lidah kita. Kena tengok kepada hukum syarak. Bagaimana adakah boleh ataupun tidak. Di antara halal haram ni ada lagi yang disebut yang kita baca dah itu syubhah. Perkara yang diragui. Mana tak pasti statusnya adakah halal ataupun haram. Tapi Nabi kata siapa tinggal benda ni, maka dia terpelihara agama dia dan maruah dia. Maknanya dia jaga agama. Sebab bimbang kalau ambil juga boleh jadi terjebak dengan yang haram. Sebab kita tak pasti status kehalalan tadi ni. Kan? Tak tahu status dia lagu mana. Maka tinggal itu lebih selamat bagi kita supaya kita tak terjebak dengan yang haram. Kemudian kata dia, inilah yang ditunjuk Rasulullah pada hadis tersebut dengan sabdanya yang menyatakan bahawa Allah memerintah orang-orang yang beriman
sebagaimana yang ia Allah memerintahkan kepada sekalian Rasul dalam perkara memakan yang halal. Allah suruh kita orang beriman ni supaya makan benda yang halal, sebagaimana perintah ini pun telah Allah perintahkan kepada sekalian Rasul-Rasulnya yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya sejak daripada dulu sampai kelak, Allah tak pernah suruh Rasul dia makan benda-benda yang haram, tidak sama sekali. Bahkan Allah perintah kepada sekalian Rasulnya untuk makan benda-benda yang halal, yang diharuskan, dihalalkan oleh Allah sebagaimana dalam ayat yang kita baca tadi ini. Maka perintah yang sama juga diperintahkan kepada kita. Yang ni kena makan makanan benda-benda yang halal. Firman Allah Ta'ala ni ayat dia. Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Hai sekalian Rasul. Ar-Rusul, jamak kepada Rasul. Mana wahai sekalian Rasul. Semua Rasul-Rasul yang diutuskan oleh Allah, Allah perintah yang sama. Apa dia? Makanlah dari yang baik-baik dan beramallah akan yang baik-baik. Ini perintah Allah kepada sekalian Rasul dan juga perintah yang sama Allah tujukan pada kita sebagai orang beriman. Kalau tengok, alhamdulillah lah tuan-tuan. Kita tak buat, tak makan, tak gamak nak makan benda haram sebab hidayah yang Allah beri pada kita ni, dan kita patuh pada ajaran Islam, kita tak makan. Tapi kalau kita tengok bangsa-bangsa lain ni, cakap lah kalau kita tengok dalam TikTok pun dia post sendiri yang dia upload kan, makan. Di mana kita tengok di Vietnam kan, di mana makan perut lembu, terik pun tak buat. Sampai tak ada makanan lain kau mana. Perut lembu tu, terik tu ada lagi cicah dengan cabai kan. Itu. Ada satu tu makan, ada video tu makan apa? Makan apa? Dia potong apa tapi jijik lah. Ada satu Arab tu tulis di situ, Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Bila dia tengok video tu dia kata, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi hidayah kepada kita dengan Islam. Maknanya dengan sebab Islam lah, Islam larang kita makan benda-benda keji macam tu kan. Diharamkan. Tapi bila tak ada panduan agama lah betul, dia makan ikut dan dia ya. Segala-galanya dia boleh telan. Ikut selera dia nak makan. Kan? Bukan dia tak boleh buang tak ilmu tu boleh, tapi saja tak tahulah. Profession kita pun tak faham. Kan? Macam-macam manusia. Kalau manusia ni dilepas pandu dengan akal semata-mata tanpa panduan agama, jadi lebih betul lah tuan-tuan. Sebab tu akal saja tak cukup, cerdik terang mana pun tak cukup. Allah hantar mari agama, Quran, hadis, supaya pandu kita. Ni dia, ikut panduan ni. Makan minum kita pun ni dia, batasan sempadan yang telah Allah gariskan pada kita. Supaya apa? Untuk kebaikan kita, bukan untuk siapa-siapa ada. Kalau hak jijik itu, soalah, benda lain melambak lagi. Makanlah benda-benda lain yang boleh memberi manfaat dan kebaikan pada kita. Baik. Kemudian Allah kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Hai sekalian orang beriman, makanlah dari segala yang baik-baik yang kami rezekikan kepada kamu. Benda baik-baik. Halal lagi baik untuk kita. Ada yang halal tapi tak baik untuk kita, tak boleh makan. Halal, tak boleh makan sekali lagi jadi angin, gastrik, pedih perut, darah tinggi, cimanih, gout dan sebagainya. Kata tenyin-tenyin tapi tak boleh makan. Gagah makan sekali lagi, tak boleh berjalan heret kaki. Halal tak? Halal, tapi untuk kita tu tak baiklah. Untuk kesihatan kita kan. Jadi makan benda-benda yang baik-baik yang boleh memberi manfaat, bukan mudarat pada kita. Ni so kata boleh makan ni ikut sedap mulut. Dia tak kira dah. Perut dia boleh terima, badan dia boleh terima, tak boleh terima. Lagi mulut kata nak, dia duduk sumbat situ lah. Musim rian tak lama lagi. Dia makan rian dia tak sedap sendiri. Bukan tak boleh makan tapi patut padan lah. Supaya tidak memudaratkan diri kita tadi ni. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukati wa ahsinu. Jangan campak diri kita ke lembah kebinasaan. Tahu kata benda ni kalau kita buat, boleh mudarat diri kita. Jangan nak buatlah. Maka meninggalkan makanan tersebut dengan sebab
Kalau kita makan boleh memberi mudarat pada kita. Halal, orang lain boleh makan, tak ada masalah. Cuma kita je tak sesuai benda tu. Baik. Dua ayat ini menjelaskan bahawa sekalian Rasul dan umat mereka disuruh makan akan makanan yang baik-baik. Maknanya sejak daripada Nabi Adam AS sampailah kepada kita Nabi Muhammad SAW, Allah perintah benda yang sama. Suruh makan benda yang baik-baik, benda yang halal. Bukan saja kepada para Rasul tapi kepada umat mereka. Tapi yang duk makan benda-benda haram, benda tak baik tu bukan perintah daripada Rasul. Cuma orang tu menyesatkan. Buat hukum sendiri boleh dan sebagainya. Buat hukum sendiri kata boleh dan sebagainya. Mereka tak ada panduan. Sedangkan Rasul yang diutuskan oleh Allah tak pernah mengajak mereka untuk makan benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik iaitu yang halal, yang direzekikan kepada mereka. Kerana apa? Kerana makanan yang halal menjadi syarat utama bagi kesucian amal yang akan diterima. Makanan yang halal mempengaruhi kesucian amal kita, supaya amal yang kita buat tadi Allah terima, ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita makan daripada sumber yang haram, angkat tangan berdoa pada Allah pun Allah tak peduli. Macam mana Allah nak terima doa satu orang yang perutnya disuap dengan makanan yang haram. Sama ada benda tu sendiri haram atau benda tu halal tapi didapati daripada sumber yang haram. Nasi goreng halal makan tapi beli dengan duit yang kita ambil dengan duit orang, rasuah dan sebagainya. Kan? Maknanya sumber tu sumber haram. Jadi haramlah. Maka dipenuhi perut tadi dengan sumber yang haram, mana mungkin Allah akan terima doa kita. Sebab Nabi sebut di awal hadis, Allah itu baik, Allah hanya menerima sesuatu yang baik daripada hamba-Nya yang bersih, yang suci. Nah, baik. Orang yang beriman dikehendaki supaya amalnya bersih. Bersih daripada sifat-sifat kotor tadi. Riaknya, sombongnya, sum'ahnya. Dan dikehendaki juga supaya jiwanya atau hatinya digerakkan oleh kekuatan darah yang bersih dari makanan yang haram, serta dihiasi badannya oleh pakaian yang bersih dari milik yang haram. Begitu juga kita dituntut supaya jiwa kita, hati kita ni, roh kita digerakkan oleh darah. Darah yang dihasilkan daripada apa? Makanan-makanan yang bersih. Apa yang kita makan tu akan bertukar jadi darah yang mengalir dalam tubuh badan kita. Kita pun hidup, roh kita pun hidup. Kan? Maka darah yang mengalirkan tubuh badan kita dengan roh, dengan hati, jiwa tadi ni, kena pastikan bahawa dia dihasilkan daripada makanan-makanan yang bersih. Sumbernya. Suci sumbernya. Dan dia sendiri pun bersih, suci. Daripada perkara yang haram. Dan hiaskan pula badan kita dengan pakaian yang bersih. Beli dengan duit yang halal. Bukan daripada duit yang haram. Sama ada kita ambil hak orang ataupun judi ke curi ke rasuah ke, jangan. Lepas tu jangan duk ambil, jangan duk gemak walaupun hak orang sikit. Ambil itu syok lah, sedap dengan nafsu kita kan. Rasuah kan. Orang bagi 100, 200 dapat. Nah, kan banyak orang pun. Tapi daripada duit tu kita balik, kita beli lah. Beli baju sekolah anak-anak. Hantar anak-anak pergi sekolah, nak mengaji. Mengaji tu nak cari ilmu, ilmu hak Allah. Tapi anak-anak pakai daripada baju yang kita beli dengan sumber yang haram. Mana nak mari barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu benda-benda yang perlu kita muhasabah diri tu. Biar kita dapat sikit tak apa. Asalkan hak sikit kita dapat tu daripada sumber yang benar-benar bersih. Yang sememangnya hak kita, bukan hak orang lain yang kita ambil. Atau kita ambil dengan cara yang tak betul. Sebab dia akan memberi kesan kepada ibadat kita. Memberi kesan kepada doa kita. Benda ni tuan-tuan, kalau masing-masing pakat faham dan ada dalam jiwa masing-masing, manusia pakat jadi baik. Kita takkan berani ambil hak orang, kita takkan berani makan rasuah. Walaupun dalam keadaan orang tak nampak dan sebagainya. Tak berani duk minta ke orang, tak berani.
Sebab dia tahu benda ni. Dia dapat, dia balik lagi, benda tu dia akan guna dalam kehidupan dia, sama ada untuk dia sendiri, itu anak-anak dia, rumah tangga dia dan sebagainya. Dan dia memberi kesan yang tak baik pada amal ibadat dan juga ruh, jiwa, diri dia, doa dia. Maka bila benda ni ada, sebab tu pentingnya mengaji, duduk dalam majlis ilmu seumpama macam ni. Sebab benda ni nak bentuk diri kita. Kan? Dulu kan ada cadangan nak pasang kamera di setiap penjawat awam ni supaya tak makan, tak ambil rasuah. Jenuh beli kamera lah tuan-tuan. Tak seronok tokek kamera lah, kaya pula lah mereka. Kan? Bubuh kamera pun, hak nak buat jahat, buat situ lah. Kan? Terus kita duk habak kata ada malaikat kiri kanan pun dia buat sesuatu juga. Tapi bila dalam jiwa hati kita ada rasa takut yang macam ni, kita takkan buat. Walaupun tak dilihat oleh sesiapa pun. Sebab kita yakin benda tu kita akan tanggung. Kita akan sendiri akan tanggung akibat buruk daripada perbuatan jahat kita tadi ni. Maka manusia jadi baik. Tapi masalah yang ni lah. Yang nipis dalam diri kita ni. Masyarakat kita. Sebab pendidikan kita lah. Kita kena terima hakikat. Berapa banyak sangat benda-benda ni dihidangkan pada anak-anak kita di sekolah-sekolah kebangsaan, sekolah-sekolah menengah, sekolah sedap. Jom kan. Kecuali orang yang mengaji dalam sekolah agama, cara pondok. Jadi benda ni dihidangkan lah. Kan? Sikit. Akhirnya, budak-budak, anak-anak kita lahir dalam keadaan tak erti, takut pada Allah SWT. Walaupun nampak berjaya dari segi pencapaian akademik dan sebagainya, tapi kosong jiwa daripada rasa takut dan gerun pada Allah. Sebab benda tu sikit sangat yang diajak pada anak-anak kita. Di peringkat rendah, di peringkat menengah. Dan lebih-lebih lagi lah. Tu balik kepada pendidikan tu yang penting sangat-sangat. Sebab tu dulu-dulu orang tua kita tak mengaji sekolah rendah, tak mengaji sampai PhD, sampai apa pun. Zaman dulu, zaman penjajah masuk mai. Kan? Bawa senjata. Tapi kita tak dengar pula kes-kes murtad dan sebagainya zaman dulu kan. Zaman penjajah Jepun, Portugis, Belanda dulu kan. Tak ada yang murtad. Berjuang. Mati pun tak apa. Tapi tak ada yang murtad sama sekali. Kerana akidah ditanam dengan kukuh. Hasil daripada pendidikan cara pondok kita jauhi lama je. Tak ada sijil apa pun. Tapi ilmu tu masuk, tanam, lekat dalam hati sehingga berjaya membentuk seorang manusia yang hebat. Pendirian, peribadi, akidahnya. Mati pun tak apa. Sekali-kali tidak akan menggadaikan akidah mereka tadi ni. Tapi hari ini, lain pula keadaan dia. Tak payah hantar senjata masuk. Hantar fahaman-fahaman yang pelik-pelik pun. Ramai budak-budak muda yang ikut dan sebagainya. Terpesona, terpengaruh dan sebagainya. Kenapa tak boleh nampak dah benda tu? Betul ke tak betul? Baik ke tak baik? Sehingga kan ada yang rosak akidah. Itu yang kita bimbang sekali lah. Tu pendidikan tu sangat-sangatlah penting terhadap anak-anak kita untuk supaya terus hidup dalam keadaan akidah yang benar. Kemudian kata dia, yang kedua, menurut riwayat yang dikeluarkan oleh At-Tabrani daripada Ibni Abbas katanya, pernah aku membaca di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat ini, iaitu ya ayyuhan nasu kulu mimma tu. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Ayat dalam surah Al-Baqarah 172. Maaf, surah Baqarah 108. Hei sekalian manusia, makanlah barang yakni makanan yang halal, yang baik daripada apa yang ada di bumi. Halal lagi pula baik. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas bangun seraya berkata, ya Rasulullah, aku memohon kepada Allah supaya dijadikan aku orang yang diperkenankan doanya. Riwayat daripada Ibnu Abbas, dia kata aku pernah baca daripada Nabi ayat ni. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Hei sekalian manusia, makanlah apa yang ada di bumi ini daripada yang halal lagi pula baik. Lalu sahabat Nabi seorang lagi nama Sa'ad bin Abi Waqqas, dia bangun dia kata, ya Rasulullah, aku minta pada Allah supaya Allah jadikan aku orang yang diperkenankan doanya. Bila aku minta pada Allah, Allah makbulkan doa aku. Allah beri mustajab doa aku. Lalu Rasulullah bersabda, ya Sa'du, atib mat'amaka takun mustajab ad-da'wah. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih, innal abda la yaqdhifu al-luqmata al-haram fi jawfihi ma yataqabbalu Allahu minhu amalan 40 yawman. Wa ayyuma 'abdun nabata lahmuhu min suhtin fan-naru awla bih. Hai Sa'ad,
Sebab saat kata, ya Rasulullah, aku nak kalau boleh aku ni jadi orang yang Allah perkenankan doa dia, mustajab doa. Minta je Allah bagi. Maka Nabi pesan, wahai Sa'ad, baguskanlah makanan engkau, yakni perelokkan makan minum engkau. Jaga bagi elok. Maknanya daripada sumber yang engkau yakin akan bersihnya, engkau yakin akan sucinya, halalnya. Nescaya engkau adalah orang yang diperkenankan permintaan. Bila kamu jaga makan minum kamu daripada sumber yang halal, Allah akan perkenankan doa kamu. Dan demi diri Muhammad di tangannya, sesungguhnya seorang hamba yang memasukkan, yakni menyuapkan sesuatu makanan haram ke perutnya, tiada diterima Allah daripadanya amal 40 hari. Wa na'udzubillah. Soal sah tak satu cerita lain. Tapi kalau dia masuk dalam perut dia makanan haram, amal tadi Allah tak terima 40 hari. Wa na'udzubillah min dzalik. Itu bimbang. Dan mana-mana hamba yang tumbuh dagingnya daripada yang haram, makna dia membesar daripada makanan yang sumbernya datang daripada sumber yang haram, maka api neraka itu lebih layak dengan dia berbanding syurga. Mana dia ni lebih layak ke neraka berbanding syurga. Wa na'udzubillah min dzalik. Difahamkan daripada hadis ini bahawa doa yang diperkenankan adalah doa orang yang makan makanan yang halal. Doa yang diperkenankan Allah, di antara ciri-ciri doa yang diperkenankan Allah ialah doa yang dipanjatkan oleh orang yang halal makan minumnya. Demikian pula amal orang yang mengerjakannya diperlukan juga kepadanya makanan yang seperti itu. Di antara amal yang tidak diterima ialah sedekah dengan harta yang haram, sebagaimana yang tersebut di dalam Sahih Muslim menurut riwayat Ibni Umar radhiyallahu anhuma daripada Nabi SAW sabdanya. Demikian juga Allah takkan terima kalau sedekah datang daripada sumber yang haram. Sedekah tu bagus. Memang dituntut dalam agama kita. Beri sedekah, dianjurkan. Pahala pun berganda-ganda. Tapi kalau sedekah yang kita beri daripada sumber yang haram, Allah tak terima. Mana dalilnya? Hadis Nabi riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, la yaqbalullahu salatan bighairi tahurin wala sadaqatan min ghululin. Artinya, tiada diterima Allah akan sembahyang dengan tiada suci. Sembahyang dalam keadaan berhadas, sama ada kecil ataupun besar, lebih-lebih lagi, mana tak suci lah, tak suci daripada hadas kecil atau besar, sembahyang ni Allah tak terima. Mana Allah tak terima sembahyang ni. Walaupun buat tadi nampak cantik, lendik, elok, baca Fatihah pun kemah. Tapi tak ada ayat sembahyang. Tak pakai sembahyang tu Allah tak terima. Kita dalam keadaan tidak bersih. Dan tiada diterima sedekah. Allah tak terima amal sedekah daripada khianat. Khianat makna daripada harta yang diperolehi cara tak betul. Ambil orang dan sebagainya. Beri sedekah. Sedekah tadi tidak dikira sebagai amal yang Allah terima. Kerana harta itu daripada sumber yang tidak bersih. Pernah ditanya orang kepada Ibni Abbas tentang seorang yang bekerja yang melakukan penganiayaan dan mengambil yang haram. Kemudian ia bertaubat, mengerjakan haji, memerdekakan hamba dan bersedekah. Lagu mana hukum ni wahai Ibnu Abbas, sahabat Nabi, sepupu Nabi? Orang tanya ke dia. Satu orang ni dia kerja, dapat hasil. Hasil kerja buat dia hasil yang haram. Kemudian daripada hasil ni lah dia bertaubat, dia pergi haji. Kemudian dia merdekakan hamba, kemudian dia beri sedekah. Lagu mana ni? Daripada hasil ni. Dia duk ambil orang, hak rasuah apa semua, dia himpun. Tabung haji panggil dia pergi haji, dia pun pergi haji lah. Daripada duit ni. Lagu mana? Ibnu Abbas menjawab dengan ringkas tetapi tegas, iaitu innal khabitha la yukaffirul khabitha. Sesungguhnya yang kotor tidak dapat menghilangkan yang kotor. Kalau benda tu kotor, dia tak boleh nak cuci benda lain. Dia kotor. Sama kita ambil yang sembahyang apapun, tak boleh kena air yang bersihkan mutlak. Dan kalau benda tu kotor, najis, nak cuci lagu mana? Kan? Nak basuh najis juga. Najis nak basuh najis. Bila pun tak cuci. Maka demikianlah keadaannya. Kalau benda tu kotor, hasil daripada yang kotor, macam mana dia nak cuci dosa-dosa dia? Dosa tu kotor. Sudah tentu,
Sedekah yang kotor, taubat daripada taubat pun, daripada sumber yang kotor tadi tidak akan dapat menyucikan kekotoran. Sebab itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, nanti kita akan sambung orang yang tidak diperkenankan doanya. Siapa dia? Orang yang Allah tak angkat doa dia. Orang yang Allah tak memperkenankan doanya tadi ni. Tanda di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع. نعوذ بك من هؤلاء الأربع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.